Bila kawan dia tutup je bonet ni, bonet depan kereta dia kan, si Rahim ni dia nampak di belakang kawan dia, betul-betul rapat dengan kawan dia, ada satu susuk tubuh pocong yang sedang melompat-lompat di belakang kawan dia. Kau jangan main-main dek, dia cakap tu. Tak, betul bang, saya tak tipu. Rambut dia panjang bang. Tu yang bila saya nampak tu beliak mata saya kata, betul ke? Tapi bila saya perhati betul-betul lori abang semakin dekat, benda tu dah tak ada. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap, jangan buka pintu. Dia gantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah saya. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasalah, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Yang mana kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Nazrul. Dan Nazrul ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai seorang cleaner di sebuah bangunan pejabat yang terletak di Kuala Lumpur. Kisah dia berbunyi begini. Okey, pada awalnya Nazrul cakap dia kena gangguan ni adalah pada shift malam tau. Dan saya agak terkejut dan saya tanya dia balik, ada ke cleaner yang bekerja pada waktu malam? Setahu saya cleaner waktu siang je kan, tapi dia kata ada. Sebab syarikat tempat dia bekerja ni adalah syarikat telekomunikasi yang boleh dikatakan terbesar lah dekat negara kita. Tapi dia tak beritahu nama syarikat tu apa. Okey, daripada tingkat 4, dekat bangunan ni lah, daripada tingkat 4 sampai tingkat 6 adalah bangunan pejabat, admin lah. Bermula daripada tingkat 7 sampailah tingkat 10. 7 sampai 10 ni adalah tempat call floor, telemarketer punya tempat lah kan. Jadi dia kata untuk 3 tingkat ni, 8, 9, 10, waktu tugas dia adalah pukul 9 sampai pukul 7. Pukul 7 dah tak ada orang lagi dah ketiga-tiga tingkat ni. Untuk tingkat 7 memang 24 jam 7 hari seminggu. Sebab tingkat 7 ni tempat budak-budak headline. Dan bila waktu malam dekat pejabat dia memang ialah semua tempat tak ada orang, kira sunyi lah kan bangunan ni. Okey, untuk shift malam sebagai cleaner ni memang tak ramai. Hanya ada 3 orang je untuk shift malam. Sebab dia orang lebih kepada ialah bersihkan kawasan-kawasan yang ada orang lah kan. Dan kemudian lebih kepada orang kata standby. Standby sekiranya diperlukan dia orang akan pergi macam tu. Tapi untuk shift pagi memang ramai. Okey, dipendekkan cerita, waktu kejadian seram ini berlaku, dia baru saja bekerja di syarikat tu 2 minggu. Yang mana seminggu yang pertama dia memang straight lah, memang shift pagi.
Dan dia ni memang diajar cara macam mana nak bersihkan, dekat mana kena bersihkan, macam tu. Masuk saja minggu kedua, dia dapat tahu daripada penyelia dia, yang mana penyelia bagi tahu, okey, Rol, engkau kena kerja malam untuk minggu ni. So dia just okey je lah kan. Okey. Dan dia pun masuklah kerja pada pukul 7 malam. Bila dia masuk je kerja, dia mulalah ambil mop apa semua kan dekat tingkat 11. Tingkat 11 ni diceritakan di dalam email adalah sepatutnya itu adalah call floor. Dia orang nak buat call floor tapi tak jadi. Tak tahu kenapalah, sebab dah siap dah, ada meja, ada partition, semua dah ada. Tapi memang kosong macam tu je lah. Dekat atas ni memang ada satu bilik yang mana disimpan semua barang-barang cleaner dalam tu. Dia pun naik sampai ke tingkat 11 dan kemudian ambil lah batang mop apa semua kan. Terus bawa turun ke tingkat 7. Dia mulalah mop daripada bahagian hall apa semua kan. Hall lah, tempat laluan ni. Dia kata dia mop. Waktu dia tengah mop ni, dia kata jam waktu tu pukul 8 lebih malam. Belum sampai tengah malam pun. Tengah dia mop ni, tiba-tiba dia terperasan daripada arah belakang dia seperti ada seorang perempuan yang ingin melintasi dia. Jadi bila mop kan licin. Jadi dia pun cakap, hati-hati kak, licin ni, dia cakap macam tu. So budak perempuan ni just macam jalan je tau, tak tegur dia pun. So dia kata, bad mood kot perempuan ni, dia cakap macam tu kan. Okay lah, tak apa. Dia pun mop, sambung mop. Tiba-tiba perempuan tadi tu macam berpatah balik, pergi ke arah dia. Menyebabkan dia pandang lah kan. Bila dia pandang, perempuan tu cakap dengan dia. Dan dia kata, bang, boleh tolong saya bang? Tingkat 11 punya tandas ni kotor. Dia cakap macam tu. Tolong bersihkan boleh tingkat 11. So dia pun kata, boleh. Tingkat 11 kejap lagi saya naik. Dia cakap macam tu. Waktu tu dia tak teringat lagi tau, yang tingkat 11 ni kosong. Tak ada orang. Baik siang baik malam memang kosong kan. Jadi dia pun okey. Dia terus dia ambil mop dia dan kemudian dia susun kat tepi, pergi dekat bilik tingkat 11 ni. Pergi kat bilik tingkat 11, keluarkan barang-barang untuk bersihkan bilik air. Waktu dia keluarkan, orang kata, barang-barang ni, baru dia terfikir, tingkat 11 ni kan kosong. Sebab waktu dia keluar lift, dia kata tingkat ni kosong. Dia terus buka pintu bilik tu, keluarkan barang dan kemudian dia kata, tingkat ni kan kosong. Macam mana boleh ada orang suruh bersihkan pula? Tak ada orang yang guna bilik air ni selain daripada cleaner lah. Kalau duduk ke ataupun ada budak-budak call floor ni naik ke tingkat 11 dekat tandas ni untuk smoking. Itu ada. Tapi siang lah, malam kebanyakannya tak ada. So dia kata, tak apalah. Tak payahlah, dia kata kan. Dia susun balik. Terus tutup pintu, dia pergi ke arah lift. Waktu dia nak berjalan ni, part ni yang saya rasa seram. Waktu dia nak berjalan menuju ke lift ni, tiba-tiba dia terdengar ada suara yang mengatakan, bang, bilik air belum bersih lagi. Dia dengar tau suara tu. Suara tu adalah seorang perempuan. Jadi bila dia dengar je, automatik dia terus pandang ke arah laluan untuk pergi ke tandas ni. Alangkah terkejutnya dia apabila dia nampak betul-betul dekat depan pintu bilik air ni ada satu susuk tubuh perempuan, rambutnya panjang, mukanya menyeramkan, bertaring, dan kemudian mulutnya berdarah. Sedang berdiri betul-betul di hadapan pintu bilik air. Waktu ni dia kata, Astaghfirullahalazim. Terus dia pergi ke arah lift, tekan lift. Tekan lift. Tunggulah untuk lift ni buka kan. Sambil dia tekan ni, dia dengar, bang, bang, abang, bilik air belum bersih lagi. Tapi suara tu, Azim. Sorry. Suara tu seakan-akan semakin dekat ke arah dia. Sampaikan pintu lift ni terbuka, dia pun masuk, dia tekanlah tingkat 7 semula dan kemudian dia tunggu pintu lift ni untuk tutup dan dia kata memang dia tak nampak apa-apa lah. Lepas daripada tu tak ada apa-apa. Pintu lift tertutup dan kemudian dia turun ke tingkat 7 ni, dia jumpa dengan 2 orang lagi yang cleaner tu kan. Lepas tu 2 orang cleaner ni tanyalah dia, Rol, kau pergi mana? Tak, tadi saya tengah mop depan ni bang, tiba-tiba ada, tak tahulah siapa suruh saya bersihkan dekat tingkat 11 punya tandas. Bila saya naik, saya baru tahu bilik
mana ada orang guna lagi tingkat 11 kan. Siang pun tak ada orang guna, apatah lagi malam, dia cakap macam tu. Oh ya ke? Lepas tu saya nampak bang dekat atas, tangan dia dah menggigil lah masa dia cerita kan. Dia kata waktu dekat atas ni dia tak adalah macam terlalu takut sampai dia nak menangis ke, tak ada. Tapi waktu dia bercerita dengan dua orang staff cleaner ni, air mata dia keluar. Dan kemudian dua orang ni terus macam relax kan, bagi dia minum air apa semua. Dan kemudian malam tu dia menggigil dia tahu. Dan dua orang ni cover lah, mana yang kerja ialah bukan banyak tempat pun kan, dia kena bersihkan. Jadi dua orang ni buat, yang dia ni hanya duduk standby je lah. Dan Nazrul ni juga ada bagi tahu yang mana sebenarnya tak tahulah kisah ni mungkin berkait ataupun tidak, tapi dia kata sepanjang dia kerja seminggu ni, yang mana seminggu pertama kan dia kerja shift pagi kan. Jadi bila dia masuk kerja shift pagi, dia membersihkan kawasan pejabat dan kemudian dia akan naik ke tingkat 11 untuk simpan barang. Dan kemudian dia terus pergi ke kawasan tandas. Pergi ke kawasan tandas untuk just untuk smoking apa semualah kan. Dan dia perasan tau, budak-budak yang smoking ni dekat tingkat 11 ni, puntung rokok tu dia macam buang merata-rata tau. Jadi bersepah lah dekat dalam tandas ni. Dia yang nanti sapu bersihkan. Lepas tu hari yang kedua dia datang pun sama juga. Dia tengok ada lagi puntung rokok. Dia kutip lagi. Yelah cleaner kan. Lepas tu dia pula budak baru. Jadi dia kutip tau. Itu yang mungkin bila minggu yang kedua, kan dia kerja waktu malam kan. Siang, tak tahulah cleaner belah siang ni tak kemas ke, bilik air tingkat 11 ni dia tak tahu. Dan ada kemungkinan lah, dia kata mungkin pagi tu tidak dibersihkan ke, dia tak tahu. That's why benda tu mungkin menghuni tandas tu ke, memang nampak dia hari-hari bersihkan kan, kotor-kotor dekat tandas tingkat 11 ni. Tiba-tiba hari tu dia tak ada. Ada pula jumpa waktu malam kan. Itu yang dia suruh bersihkan tu. Wallahualam lah, dia kata ada kemungkinan lah macam tu. Sebab sepanjang seminggu dia kerja ni memang dia kata dia bersihkan bilik air tingkat 11 ni. Tapi bila dia bekerja waktu malam tu, ialah siang dia tak ada kan. So dia tak tahu cleaner tu bersihkan ke tak. Dan tiba-tiba ada entah mana, saya rasa jelmaan perempuan tu yang mengatakan tolong bersihkan bilik air dekat tingkat 11 kan. Bila dia naik, baru dia perasan bilik air tingkat 11 ni sebenarnya dah tak ada orang. Memang tak ada orang guna pun. Tapi yang membuatkan saya rasa seram lah kan, bila dia nampak kelibat perempuan bertaring tu, duduk berdiri betul-betul dekat depan pintu bilik air. Dan dia tak lari. Dia kata Astaghfirullahaladzim, dia berjalan terus pergi dekat, orang kata lift ni, tekan lift untuk turun. Sepanjang tekan lift ni, dia kata dia dengar suara tu makin dekat. Oh, kalau saya lah kat tempat dia, saya tak tahu pula apa yang akan terjadi lah. Kalau saya dah nampak tu, dah confirm lah saya akan lari kan, sebab terkejut kan, betul tak? Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Nazrul. Kisah seram kita yang kedua ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Ibrahim. Tapi saya gelar dia sebagai Rahim lah, pendek sikit. Yang mana Rahim ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia menggunakan jalan Greek menuju ke Perak. Kisah dia berbunyi begini. Okey, dikatakan pada hari tu dia ni baru balik daripada kerja. Dia tinggal di Sentul tau, di Kuala Lumpur, dan dia pun kerja dekat area KL jugalah. Waktu dia balik daripada kerja dalam pukul 7 macam tu, dia sampai rumah. Sampai saja rumah macam biasalah kan, mandi, nak rehat apa semua. Dia belum berkahwin dia duduk rumah bujang. Okey, waktu dia tengah nak duduk nak tengok TV ni, tiba-tiba telefon dia berdering tau. Ada panggilan yang masuk. Jadi bila dia tengok, kawan dia yang digelar nama dekat dalam email sebagai Madi. So dia tengok, apa sal Madi telefon aku ni, nak ajak lepak tu kan. Dia pun angkat telefon, halo. Bila dia halo je, kawan dia pun cakap, kat mana? Aku dekat rumah Kenapa? Tak ada, aku nak minta tolong kau ni. Kenapa? Tak, macam ni, aku sebenarnya ni baru dapat tahu ayah girlfriend aku dah meninggal kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila? Ni baru ni. So sekarang ni aku nak hantar dia pergi balik Perak macam tu. Oh iya ke? Habis apa yang kau nak minta tolong aku ni? Kau boleh tak teman aku macam tu?
Ish, jauh tu. Besok nak kerja lagi. Tak ada, kita balik hari je. Kita pergi hantar dia, lepas tu balik. Sebab aku takut juga nak drive seorang kan. Takut tak larat, dia cakap macam tu. Alamak, dia malas sebenarnya sebab besok dia kerja. So tapi sebabkan kawan tadi, so dia kata okey lah, tak apalah. Boleh. Tak payah bawa baju kan? Tak payah. Kita tak tidur sana pun. Kita balik terus. Alright lah. Okey, kau ambil aku dalam pukul apa? Dalam pukul 9.30 aku sampai. Alright. Okey, dia pun siap-siap lah kan. Siap-siap apa semua. Dia kata mata dia dah mula penat lah, mengantuk kan. Dia turun daripada apartmen dia terus tunggu kat bahagian bawah. Selang beberapa waktu, kawan dia pun sampai menaiki kereta. Dan dia nampaklah kawan dia seorang kat depan, sebelah kawan dia kosong. Di tempat duduk belakang ada seorang perempuan yang sedang bersandar pada tingkap. Jadi dia pun masuk ke dalam kereta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Okey, dia pun masuk dalam kereta. Okey, jom kita jalan. Jom. Dia pun jalan. Dan kemudian dia dengar kawan dia ni, si Madi ni, cakap dengan girlfriend dia. Yang sabar sabar. Ni kita dah on the way dah ni, dia cakap macam tu. Yang perempuan ni dah menangis-nangis. Yalah, ayah dia meninggal kan. So si Rahim ni dia tak tahu nak cakap apa, dia diam je lah. Waktu dalam perjalanan ni, Madi ni bagi tahu si Rahim ni. Dia kata, kalau kau nak tidur dulu kau tidur. Aku tahu kau penat. Aku nampak muka kau penat. Kalau kau nak tidur dulu tak apa. Aku drive pun tak apa. Janji ada kawan. Dia kata macam tu. So dia kata, okey tak apa. Okey, si Rahim ni pun sandarkan kepala, terlelap. Waktu dia terlelap, dia tak tahulah berapa lama dia tertidur. Bila dia sedar balik daripada tidur dia ni, dia orang dah berada di satu jalan yang gelap dan kemudian banyak seliku. Kawan dia bawa slow tak berapa laju sangat. So dia pun cakap dengan kawan dia, "Weh, kita kat mana ni siap?" Kita dekat Jalan Greek. Ni lah Jalan Greek kalau kau nak tahu. Serius gelap tu. Satu kereta pun tak ada. Memang jalan ni memang gelap. Sebab tu lah aku minta kau teman. Sekurang-kurangnya aku ada kawan. Kau dah banyak kali lalu sini ke? Dah beberapa kali lah pergi rumah ni lah. Rumah girlfriend dia kan. Tapi dia lalu waktu siang. Jadi tak adalah rasa apa sangat. Bila lalu waktu malam ni, dia kata dia pun tak berani. That's why dia ajak si Rahim ni. Jadi Rahim kata, okey, faham. Gelap betul jalan ni. Dikatakan jalan tu memang tak boleh laju. Siapa yang pernah lalu Greek, cuba kongsikan pengalaman korang dekat bawah. Dia kata jalan ni memang tak boleh laju. Ada kawasan yang macam tak rata. Dia cakap macam tu. Okey, dia pun jalan. Dia berbual dengan kawan dia kan. Waktu kawan dia tengah bawa kereta ni, tiba-tiba kawan dia kata, Allah, time-time ni lah. Ada kawan dia cakap macam tu. So dia kata, Asadi, kejap. Dia pun bagi signal berhenti betul-betul dekat bahu jalan, menyebabkan si Rahim ni terkejut. Apasal kau berhenti kat sini siap, gelap ni? Bukan, kau tengok ni, lampu temperature aku naik. Dia kata macam tu. Sudah. Kejap. Dia pun matikan enjin dan kemudian dia nak buka lah boot depan kereta dia kan. Rahim pun turun. Rahim kata memang kawasan tu memang gelap, sunyi tau. Lepas tu kereta tak banyak, memang tak banyak. Waktu tu diorang bertiga je ada kat situ. Kawan dia buka lampu suluan handphone. Lepas tu tengok dekat bahagian enjin. Lepas tu dia pegang. Dia tak boleh nak buka dulu. Orang kata tempat radiator ni sebab panas kan. Jadi kawan dia kata, kau tunggu jap. Tunggu dia sejuk sikit baru kita boleh buka. Aku rasa air kering ni. Dia kata, ya ke? Kau tak check ke? Tak, sebelum ni okey je. Aku tak tahulah, tiba-tiba ada bocor ke apa ni. Aku pun tak tahu. Ada air spare tak? Cuba kau tengokkan Jaim dekat bonet belakang. Okey. Dia pun pergi dekat tempat kawan dia punya ni. Dia buka bonet, tengok dekat belakang. Waktu tu ada botol air. Jadi okey lah, dia bawa air tu ke depan. So kawan dia kata, kejap lagi kita isi. Okey. Tiba-tiba Rahim ni tengah, orang kata, berbual dengan kawan dia ni. Dia kata dia terdengar tau, dekat bahagian belakang dia ni macam ada suara rumput yang dipijak berkali-kali. Macam macam ada orang berjalan tau. Menyebabkan dia pusing belakang. Dia tengok belakang. Lepas tu si Madi ni dia dah fokus dekat dia punya enjin ni kan. Ibrahim ni tengok belakang. Gelap waktu tu. Memang dia tak nampak apa-apa. Menyebabkan dia ada satu perasaan yang tak sedap lah kan. Binatang ke apa ni. Aduh, udahlah tengah-tengah hutan ni. Dia cakap macam tu. Okey lah, tak apa. Dia pandang balik kawan dia apa semua. Dia kata, lama lagi ke di? Sekejap lagi aku buka cap ni. Kalau kau nak masuk, kau masuk dulu. Aku duduk dalam lah. Aku pun dah rasa macam tak sedap ni. Okay, masuk dalam. Si Aim ni masuk dalam. Lepas tu budak perempuan ni dah macam tanya, kenapa kereta? Tak ada, temperature naik. Rasanya air kering kot. Kau sabar dia cakap macam tu. Okay,
takziah lah. Ayah kau sakit apa? Dia pun berbual lah dengan perempuan tu. Waktu dia tengah berbual, tiba-tiba Rahim ni terberhenti tau. Shh, dia cakap itu dengan perempuan tu. Perempuan tu macam, kenapa? Kau dengar tak? Dia cakap macam tu. Dengar apa? Kau dengar betul-betul. Macam ada bunyi, macam saya cakap tadi kan, rumput macam dipijak. Menyebabkan perempuan ni pun macam, lah, takut binatang lah, rimau ke apa. Kau ni mulut. Dia cakap macam tu kan. Tak apa. Dia pun julur kepala keluar. Dia kata, Di lama lagi je. Jajak aku tengah isi air. Dia cakap macam tu. Okey. Dia masuk dalam kereta. Madi ni agaknya dia dah settle apa benda semua kan. Dia pun tutup lah boot engine. Masa ni lah timbul seram tu. Yang mana bila kawan dia tutup je bonet depan kereta dia kan, si Rahim ni dia nampak di belakang kawan dia, betul-betul rapat dengan kawan dia, ada satu susuk tubuh pocong yang sedang melompat-lompat di belakang kawan dia. Rahim cakap memang waktu tu dia macam tersentak tau. Dia tak boleh jerit, tak boleh apa. Muka dia memang terus jadi macam, sebab dia nampak kelibat benda tu melompat dan kemudian bahagian muka je ni hitam, tak nampak ada muka. Menyebabkan bila agaknya kawan dia ni, si Madi ni perasan Rahim ni punya muka macam tu, dia toleh belakang tau. Dia toleh belakang, lepas tu dia pandang si Rahim, dia buat macam ni. Kenapa? Macam tu kan. Si Rahim ni dia just macam pandang je benda tu, dia tak pandang muka kawan dia ni. So dia kata, biar betul apa yang dia nampak ni, dia cakap tu kan. Madi ni terus lari masuk dalam kereta dan kemudian tepuk Rahim ni. Kau okey tak? Dia tunjuk balik ke depan kan, sebab dia pandang kawan dia pandang balik ke depan, benda tu dah tak ada. So dia kata dengan si Madi, Di terus jalan Di. Cakap, terus jalan. Kenapa? Jalan, nanti kendian dah keluar daripada kawasan ni aku cerita. Okey. Madi ni terus start kereta, mulakanlah perjalanan sampailah dia berhenti dekat rumah girlfriend dia ni. Bila dah sampai rumah girlfriend dia turun, dan kemudian mungkin girlfriend kawan ni tak nampak kot. Dia pun turun bawa beg semua kan. So lepaklah dulu, minum 2-3 cawan air, dan terus dia orang mulakan balik perjalanan. Dan waktu balik ni pun kawan dia juga si Madi ni bawa. Si orang kata Rahim ni hanya teman je lah. Tapi waktu balik melalui jalan yang sama, cuma tak ada apa-apa penampakan lah. Waktu dah sampai rumah girlfriend dia ni, dia pun ceritalah apa yang dia nampak kan. Menyebabkan kawan dia rasa macam, kawan dia punya bulu roma kata meremang time tu. Sebab dia kata, kau nampak betul-betul belakang aku ke? Ya, betul-betul kat belakang kau tengah melompat weh, dia kata. Dia kata memang tak sama dengan apa yang kita tengok dekat dalam TV. Ini apa yang Rahim cerita lah. Dia kata benda tu berdiri betul-betul belakang kawan dia melompat, tapi lompatan dia tu tinggi. Sampaikan dia kata kalau orang takkan mungkin boleh lompat setinggi tu. Maknanya adakah waktu dia terdengar tu benda tu memang sebenarnya berada di belakang dia orang berdua, ataupun macam mana? Allahualam, kita pun tak tahulah. Syukur Alhamdulillah dia orang pun sampai ke rumah macam biasa, selamat. Esok tu pun dia masuk kerja macam biasa lah. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Rahim. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Fifi. Yang mana Fifi ni adalah seorang perempuan lah, dan dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, penampakan juga yang berlaku kepada diri dia sewaktu dia pulang ke kampung suami dia yang terletak di Paka, Terengganu. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Fifi bagi tahu yang ayah mertua dia dah lama meninggal. Jadi yang dekat kampung ni hanya ada mak mentua dia je lah. Okey. Dan waktu tu cuti panjang, suami dia orang kata macam plan lah, jomlah kita balik Terengganu kan, nak jenguk mak, dah lama tak tengok mak. Okey, boleh. Dia pun ikut lah. Si Fifi ni dia ada seorang anak kecil tau, baby lagi, belum setahun pun waktu tu. Jadi dia pun ikutlah suami dia balik ke kampung.
orang kata kampung ni kan, suami dia. Dalam perjalanan memang tak ada apa-apa, tak ada apa yang pelik, daripada pergi sampai balik sama je, tak ada apa-apa yang pelik pun. Cuma bila sampai je dekat rumah mak mentua dia ni, ialah jumpalah mak dia apa semua kan, berbual, dan kemudian ada juga adik-beradik suami dia yang lain balik. Balik, dan kemudian disebabkan suami Fifi ni adalah anak sulung, jadi dia ada satu bilik tau yang memang mak disediakan untuk diorang kalau diorang balik. Jadi si Fifi ni macam okey je lah kan. Okey, dia pun letak beg apa semua, tolonglah mak dia masak apa semua. Kisah ni berlaku pada waktu malam. Yang mana kisah ni ringkas lah. Malam tu Fifi bagi tahu dia ni sedang baring dekat atas katil, yang mana suami ni berada di luar bilik. Okey, luar bilik ni terang kan, jadi cahaya tu masuk juga tau kat dalam bilik ni. Dia hanya dengan orang kata anak dia je, tengah nyusu anak lah, menyusu, dan kemudian dia kata dia terlelap. Dia terlelap sekali waktu dia tengah nyusukan anak dia. Dia tersedar daripada tidur dia. Waktu tu suami dia dah ada dalam bilik. Jam dia tak pasti pukul berapa tau. Okay, dia tersedar daripada tidur. Dia kata dia terdengar anak dia menangis. Wah, menangis kuat tau. Menyebabkan dia macam dia angkat anak dia kan, dukung macam tu. Habis tu dia pupuk. Kenapa nangis, sakit perut ke kan, masuk angin ke apa, dia terfikir macam tu. Tiba-tiba dia terasa di bahagian belakang kepala dia ni macam ada angin tau. Macam ada angin lalu dekat belakang kepala dia, menyebabkan si Fifi ni pandang ke arah belakang, dan kemudian dia sangat terkejut apabila dia nampak tingkap bilik diorang ni terbuka dengan luas. Terbuka dengan luas tau, menyebabkan dia kata, astaghfirullahaladzim, dah pukul berapa ni, kenapa tingkap terbuka, dia kata. Suami aku ni, dia terfikir kan. Lepas tu dia pun cakap dengan suami dia, bang, dia kejut suami dia tak bangun. So dia kata nak tak apalah, dia letak balik anak dia tengah menangis ni, menangis. Dia pergilah ke arah tingkap. Okay, tingkap ni menghala ke tepi rumah, yang mana ada satu orang kata macam bangsal kecil lah, yang selalunya diorang akan lepak dekat tepi tu petang-petang kan, makan cekodok ke minum air kat tepi tu. Dan bangsal ni juga dikatakan tempat favourite lah ayah dia. Ayah mertua dia duduk kat situ. Balik daripada kebun ke, duduk situ tau. Jadi dia pun berjalan lah pergi ke arah tingkap, dan kemudian capai kedua-dua daun tingkap ni untuk tutup. Tapi waktu dia tengah nak tutup ni, part ni yang dia kata dia ternampak dekat area bangsal tepi rumah dia, tak jauh tau daripada rumah ni, ada satu susuk tubuh yang berdiri betul-betul kat sebelah bangsal ni. Menyebabkan bila dia nampak, siapa? Dia cuba nak perhatikan susuk tubuh benda ni betul-betul sama macam arwah ayah mertua Fifi ni. Dan kemudian bila dia perhatikan betul-betul, muka benda ni sangatlah hodoh dan menyeramkan. Sedang pandang ke arah dia yang berada di tingkap pada waktu itu. Menyebabkan terus Fifi ni cepat-cepat capai kedua-dua tingkap ni, tutup kunci tau. Bukan kunci lah, mungkin macam lock kunci sama lah. Dia tutup lah. Senang cerita dia tutup tingkap. Terus pergi ke arah orang kata apa, katil ni, duduk atas katil, dukung anak dia. Dukung anak macam tu kan. Sampai tu dia dah takut lah sebab dia ternampak dekat luar kan. Tiba-tiba dekat tingkap bilik dia ni ada benda ketuk. Bam. Dia kata macam tu. So bila dia terdengar, dia takut tau. Dia terus tolak suami dia. Abang, dia tolak. Sampai pakai kaki dia tolak, dia kata. Dia tolak suami dia macam masih terbangun daripada tidur. Kenapa? Bang, kat tingkap bang, kat tingkap. Kenapa tingkap? Boom, tingkap dia terbuka. Kedua-dua tingkap dia ni, bukan kedua-dua, orang kata kedua-dua bilah tingkap ni terbuka. Boom, macam tu. Menyebabkan suami dia terus terduduk tau. Siapa kat luar? Dia kata. Tak tahu bang, tolong tutup tingkap. Okey. Suami dia keluar, terus pergi dekat tingkap, tutup tingkap kan. Lepas tu isteri kata, ada apa bang kat luar? Tak, abang tak nampak apa-apa pun. Dah tidur. Dia kata macam tu. Abang tadi sebelum tidur abang ada buka tingkap ke? Tak ada. Mana ada? Takkan saya nak buka tingkap malam-malam, gila apa, dia kata. Dah lah, anak kita kecil. Tadi saya terbangun anak kita nangis ni Lepas tu tingkap bilik kita ni terbuka luas. Lepas tu saya nampak macam ada kelibat ayah lah bang kat luar. Dia cakap macam tu kan. Awak ni jangan macam-macam. Betul, saya nampak betul-betul dekat bangsal tu. Dah. Baring, tidur. Suami dia kata macam tu lah. Suami dia pun pupuk lah isteri dia kan.
si Fifi ni. Pupuk sampailah Fifi ni pun tertidur. Dan kemudian keesokan harinya dia bangun daripada tidur, dia ceritalah dengan mak mentua dia kan apa yang berlaku. Mak mentua dia punya risau lah sebab dia boleh dikatakan yalah anak kecil lagi kot kan, mudahlah benda-benda ni nak ganggu. So terus mak dia ambil air apa semua kan, mungkin mak dia ni jenis orang yang mak mentua dia jenis orang yang pandai. Ambil air apa semua, renjiskan dekat penjuru bilik lah, mungkin air yang bacaan ayat-ayat Quran kan. Selepas daripada kejadian itu, tidak ada lagi kejadian lain yang berlaku. Pada waktu tu bukannya bapak dia baru meninggal, tidak. Bukan bapak mentua dia baru meninggal pun, bukan. Tapi tak tahu kenapa malam tu dia terkena gangguan itu. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Fifi. Kisah seram kita yang keempat ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Masri. Yang mana Masri ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai pemandu lori. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Masri bagi tahu yang dia ni bekerja di sebuah kilang yang terletak di Nilai. Dan dia bekerja sebagai nilah orang kata driver lori kan. Dan pada waktu kejadian seram berlaku, dia ni sebenarnya ada trip untuk menghantar kayu pergi ke sebuah kilang yang terletak di Pasir Putih, Kelantan. Jadi seperti biasalah, bila dia dah dapat je arahan untuk hantar apa semua kan, memang budak-budak kilang dah masukkan, dah siap-siap lah loading semua kayu-kayu ni dekat dalam lori. Dan bila dah masuk dalam lori apa semua, dia kata settle je loading dalam pukul 3 petang macam tu. Jadi dia pun tak nak buang masa sebab dia kata Kelantan kan jauh. Jadi dia pun teruslah orang kata masuk ke dalam lori bersama dengan seorang lagi rakan dia, yang mana rakan dia ni adalah Kelindan lah. Dan kawan dia ni pun boleh bawa lori juga, tahu. Dia bawa lori 5 tan. So dia pun mulakanlah perjalanan daripada Nilai. Dipendekkan cerita, sampailah dia melalui satu jalan yang kita gelar sebagai Jalan Bukit Tujuh. Ya ke? Betul lah, Jalan Bukit Tujuh, sorry. Jalan Bukit Tujuh, yang mana jalan ni akan tembuslah sampai ke Gua Musang apa semua kan. So dia kata sampai je dekat jalan tu memang dah malam lah. Dah malam. Jadi waktu malam kalau dia drive, kebiasaannya dia takkan buka aircon, dia akan turunkan tingkap. Sebab dia orang akan ambil angin luar lah kan, segar. Lepas tu ada antara dia orang yang nak smoking ke, jadi memang tak pakai aircon. Jadi dia kata dia pun drive, tak boleh laju. Jalan Bukit Tujuh korang pun tahu kan, banyak selekor. Jadi dia bawa sampai satu waktu yang mana dia kata waktu tu jam menunjukkan pukul 12.30 malam. 12.30 malam tau. Dia tengah bawa lori ni, tiba-tiba kawan dia tegur dia tau. Wish, kau kentut dia cakap tu. So si Masri ni terkejut. Mana ada kau kot, dia kata tu. Serius ke? Bau busuk ni, dia cakap tu. Ish, kau ni pandai lah. Dia cakap mencarut lah, saya ubah Kau ni pandai sangat lah. Mana kau dah lah waktu-waktu macam ni dekat tengah-tengah yalah gelap ni kan, kau boleh tegur pula. Alamak, dia kata. Itulah kau main sebut je. Sorry dia kata. Kau bau tak? Lepas tu Masri ni, dia bila kawan dia cakap macam tu, automatik tau, hidung dia macam ada satu bau yang dia kata busuk. Dan bau dia seakan-akan macam bau bangkai. Dan apa yang lebih menakutkan, bau tu macam betul-betul berada dekat dengan dia. Busuk lah, sampaikan dia kata dia macam nak macam tu, macam nak ni kan. Jadi dia kata, bau apa siap ni? Tutup tingkap, dia kata macam tu. Bila dia orang tutup je tingkap, buka aircon, bau tu still ada. Dan dia orang punya bulu roma berdua meremang sangat-sangat. Dan kemudian dia cubalah macam baca apa yang dia tahu dalam hati. Kawan ni dah terdiam je, pandang je ke arah jalan. Dan tapi tak adalah gangguan penampakan ke apa, tak ada. Sampailah dia berhenti dekat kilang tempat dia nak hantar barang ni, yang mana bila dia sampai je memang dah ada orang tunggulah dekat sana kan. Jadi budak ni pun waktu lori ni sampai, budak ni perhati je ke arah lori Masri ni tau.
Jadi Masri ni pelik. Apa hal budak ni kan? Dia pun berhenti dan kemudian dia turun daripada lori pergi ke arah budak ni. Dek, dah sampai, dia kata. Okey. Kau panggil cepat siapa nak turunkan barang ni. Okey. Dia pun panggil kawan-kawan dia, tapi budak ni macam perhati, tak berhenti tau, pandang ke arah kepala lori ni. Okey, dipendekkan cerita, kayu-kayu ni pun diturunkan dan kemudian dia orang sign lah invoice dan sebagainya kan. Bila dapat je, kebetulan budak yang sambut dia orang tadi ni nak balik. Jadi bila budak ni tengah nak pakai sweater ni kan, budak ni tarik tau si Masri ni. Mana Masri ni pergi ke arah budak tu. Kenapa? Bang, saya nak tanya bang, dia kata. Apa? Abang tadi kan masa abang datang ke sini, abang berapa orang dia cakap macam tu. Berapa orang? Berdua je, aku dengan budak ni je. Kenapa? Tak ada bang, tadi masa abang sampai, saya nampak dekat tengah-tengah antara abang dengan budak ni ada seorang perempuan bang, duduk betul-betul dekat tengah-tengah. Dia kata macam tu. Oh, waktu ni masih terkejut tau. Kau jangan main-main dek, dia kata tu. Tak, betul bang, saya tak tipu. Rambut dia panjang bang. Tu yang bila saya nampak tu beliak mata saya kata, betul ke? Tapi bila saya perhati betul-betul lori abang semakin dekat, benda tu dah tak ada. Dik, kau nak tahu cerita tak? Dia pun cerita kat budak ni waktu dia dalam perjalanan kan. Dia tiba-tiba dia terbau busuk, dan bau busuk tu ada dalam lori dia sepanjang perjalanan tu. Menyebabkan budak dia kata, saya rasa dia benda ikut abang. Abang sebelum jalan ni abang baca doa dulu lah, dia kata macam tu kan sebelum balik. Okey. Terima kasih dek. Okey. Budak dia pun beredar daripada situ. Dan kemudian si Masri ni terus pergi ke arah kawan dia, cakap lah apa yang budak tu bagi tahu kan. Kawan dia pun jadi takut. Dia pun naiklah ke dalam lori dan kemudian terus mulakan perjalanan untuk balik. Waktu dalam perjalanan balik ni, diorang berdua memang senyap je, tak ada berbual rancak macam waktu awal-awal diorang datang tu. Terdiam je, diorang terfikir apa benda yang ikut diorang kan. Tapi waktu dalam perjalanan balik ni, benda tu ataupun bau tu dah tak ada lagi lah dalam lori dia. Sampailah dia ke Nilai, alhamdulillah memang tak ada apa-apa orang kata gangguan lah yang berlaku. Dia balik malam tu juga ke ataupun dia balik hari yang lain ke, itu saya tak pasti, dia tak tulis. Dia kata dalam perjalanan balik tak ada apa-apa gangguan. Macam tu je lah. Dan itulah pengalaman seram yang boleh saya katakan pengalaman seram, gangguan lah, yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Masri. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini bukanlah dikirimkan melalui Telegram ataupun email. Cuma kisah ni saya sendiri yang pernah alami. Sebab baru-baru ni ada orang DM saya melalui Telegram dan juga ada juga dekat ruangan komen yang mengatakan, bang, cerita abang lah pula, dia kata kan, macam kisah yang saya pernah alami. Betul, saya ada satu kisah yang baru je berlaku dalam bulan 6 atau bulan 7 baru ni tau. Yang mana saya bekerja di tak payah sebut lah kan kerja kat mana, dan saya duduk di bahagian unit store. Unit store saya ni kecil, hanya ada 8 orang staff je dekat dalam office tu. Office ni bukan bertingkat tak, dia satu bangunan kecil je. Dalam tu ada meja apa semua kan. Lepas tu ada store lah, store barang kan. Okay, nak dijadikan cerita, office saya ni budak-budak dia selalu ramai yang balik awal. 7.30 pula 4.30 diorang dah balik. Sebab 7.30 diorang dah datang dah. Saya biasa masuk kerja pukul 8.30, balik dalam pukul 5.30 macam tu lah. Selalunya saya yang lambat ataupun sisi saya yang lambat. Antara dua ni, kami berdua ni, kadang-kadang saya lambat, kadang-kadang dia lambat macam tu. Dan pada hari kejadian seram ni berlaku, yang mana waktu tu saya nak balik pukul 5.30, tapi bila saya keluar daripada pejabat, hujan turun dengan sangat lebat. Menyebabkan saya tak boleh nak jalan lah, sebab saya naik motor kan. Dan lagi satu, saya pernah kemalangan motosikal 2 kali, dua-dua dalam hujan tau. Jadi saya ada satu fobia tau, tak boleh nak ni lah, dicampur saya tak ada baju hujan apa semua kan. Saya pun masuk balik dekat dalam office dan kemudian sisi saya tegur. Mana dia kata, Nep, bukan kau nak balik ke? Dia kata macam tu. Hujan lah si, saya tak boleh nak balik. Okey. Saya pun duduk dekat komputer, bukalah YouTube kan. Bukalah YouTube studio saya.
Orang kata apa, tengoklah apa viewer apa semua kan, tengok tengah-tengah balas komen ni, tiba-tiba sisi saya keluar daripada bilik. Keluar daripada bilik, lampu dia dah tutup semua. Saya kata, sisi nak pergi mana? Saya balik lah. Saya balik pukul 5.45. Oh ya ke? Okey lah. Nanti awak jangan lupa tutup semua lampu, kunci pintu semua. Okey, saya kata macam tu. Yang sisi saya pun keluar daripada ni. Saya pun teruslah buka lagu dekat saya punya PC tau. Sebab gelap, kawasan keliling masa tu memang gelap, hujan. Saya buka lagu sebab saya tinggal seorang waktu tu. Saya tutup semua aircon lah. Aircon semua saya tutup. Hanya ada kipas dekat tempat saya je, kipas dinding tu kan. Menghala ke saya. Okay, dalam masa saya tengah belik-belik YouTube studio ni, saya kata, alamak. Tiba-tiba saya terasa macam nak terbuang air kecil. Nak terbuang air kecil tau. Meja saya, depan meja saya adalah bilik sisi saya tau. Bilik sisi ni pintu dia akan sentiasa tertutup. Sebab dalam bilik ni ada, orang kata, dokumen-dokumen sulit yang saya ataupun staff lain tak boleh tengok lah, hanya sisi saja. Jadi pintu ni memang sentiasa ditutup. Dan pintu ni pula kalau awak semua tolak, dia akan tertutup balik. Sebab dia ada satu apa entah dekat atas pintu tu kan, untuk tolak pintu tu sentiasa tertutup lah. Okay, saya pun terus bangun, pergi ke arah keluar lah, pintu keluar daripada pejabat ni, nak pergi ke tandas. Sebab saya nak buang air kan. Saya pun pergi ke tandas, masuk balik ke dalam office saya. Dah settle semua, saya masuk balik dalam office. Dalam perjalanan nak pergi ke arah meja ni, saya perasan pintu sisi saya ni macam dah terbuka separuh, tiba-tiba tertutup. Rebuk macam tu. Macam ada orang baru lepas masuk. Macam tu. So saya kata, Sisi datang balik ke? Saya terfikir tu. Tapi saya tak nampak pun kereta sisi saya kat luar. Saya kata, sudah. Siapa pula yang pecah masuk bilik kan? Saya pun tolak pintu bilik ni. Dan saya tengok dalam bilik sisi saya ni gelap lah. Dan tak ada sesiapa. Menyebabkan saya tutup balik pintu. Dan kemudian saya kata, macam mana pintu ni boleh terbuka ni kan? Sedangkan pintu ni berat lah. Tak mungkin lah angin tolak kan. Sebab kedap dalam pejabat kan. Saya pun terus pergi dekat meja saya. Duduk dekat meja. Sambil tu buka balik lah komputer. Tengah saya gunakan komputer ni, tiba-tiba saya terdengar pula pintu bilik store, alat tulis tau. Yang mana pintu bilik ni sentiasa berkunci. Dia ada satu kerani lah yang jaga bilik tu. Dah kunci. Setiap kali dia nak balik, dia akan kunci. Saya dengar pintu tu macam tertutup tau. Perform macam tu. Saya terus lah, pintu store tak kunci ke? Saya kata macam tu kan. Mana boleh kena kunci. Saya berjalan pergi ke arah belakang ke bahagian store ni. Pergi dan bila saya nak buka pintu store ni berkunci. Kunci pintu bilik store ni. So saya kata, alamak. Alah, macam mana aku boleh dengar bunyi pintu ni tertutup sedangkan pintu ni memang berkunci? Okeylah, tak apalah saya kata kan. Saya pun jalanlah menuju ke arah, nak pergi ke arah meja saya lah. Saya terpaksa melalui satu bilik tau, yang mana bilik ni digunakan untuk solat. Lepas tu baru jumpa meja saya. Sebab tu saya tengah keluar je daripada bahagian store ni, pintu bilik solat ni pula macam tertutup. Pelan tau, tutup pelan je macam tu. Saya kata, aduh, apa benda ni, saya kata kan. Dah lah saya tengah dah mula rasa dah tak sedap. Bila saya nampak pintu tertutup sendiri macam tu, lagi saya bertambah takut. Saya istighfar dalam hati, pergi ke arah meja saya. Kemas lah barang-barang semua, masuk dalam beg kan. Saya kata, jalan je lah. Ataupun aku tunggu dekat luar lah, luar office kan, kursi kat luar. Kat dalam ni alamak macam takut lah pula, saya kata tu. Saya pun kembang-kembang beg, shut down PC. Dan kemudian saya pergi ke arah pintu ni, ada banyak plug-plug lampu. Saya pun tutup lah lampu satu demi satu. Waktu saya dah tutup, gelap dah ni office ni. Saya nak buka pintu pejabat ni, pintu bilik solat tadi terbuka. Macam tu. Macam ada orang buka, orang meremang. Astagfirullahaladzim. Sorry pintu bilik ni terbuka. Macam ada orang nak keluar. Dengan pantas saya keluar daripada pejabat, tutup pintu kayu ni, kunci, tutup grill, mangga terus. Dan kemudian saya dah tunggu dekat luar lah. Tapi waktu tunggu kat luar ni tak ada apalah. Saya bergerak balik waktu tu dalam pukul 7 suku.
Hujan dah mula reda kan, dah renyai macam tu. Saya kata oh dah tak boleh ni, dah maghrib kan. Saya naik motor terus mulakan perjalanan balik. Sampai ke rumah alhamdulillah lah, tak ada apa-apa gangguan ke, memang tak ada lah. Tak ada benda terikut sampai rumah, tak ada. Dan itulah pengalaman seram. Bukanlah penampakan kan, bukan penampakan ke apa, tak adalah seram mana. Tapi situasi saya pada waktu tu memang seram lah. Sebab 3 pintu, yang satu ni saya ternampak dia tertutup. Tapi logik lah sebab dia ada benda kat atas pintu tu, jadi boleh tertutup sendiri. Pintu bilik solat ni memang tak ada benda tu. Kalau kita buka, dia memang terbuka, kena tutup sendiri. Macam tu, dia takkan tertutup dengan sendirilah. Tapi tak macam mana pintu tu boleh tertutup pelan kan. Sedangkan tingkap apa semua memang tutup. Tiba-tiba waktu saya buka je pintu pejabat nak keluar, pintu tu terbuka. Macam tu. Terus saya keluar lari lah waktu tu. Memang saya cerita-cerita seram, tapi saya ni tak adalah berani sangat. Tak adalah takut sangat. Tengah-tengah lah kan. Itulah pengalaman seram yang saya sendiri pernah alami sewaktu saya bekerja lah dekat pejabat saya. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.